أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada penonton bagi channel Al-Huda, nah pada petang ni maklumlah kita mengadakan majlis muzakarah atau yang dikira kata majlis tazkirah. Nah, untuk kita mencari lagi pula kita letak di kita hidup dalam keadaan di atas jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu redha. Nah, oleh kerana masa ni, oleh kerana perian ni, kalau kira mari perian sedap lah, sedap daripada tidur, sedap daripada berehat. Nah, tapi dalam kalangan kita orang mukmin ni, kesedapan masa bagi orang mukmin ialah masa yang boleh duduk dalam garis taat dan ibadat. Itu adalah masa hak sedap. Nah, masa ni kita boleh mengaji, masa ni kita boleh duduk di dalam amalan. Nah, itu membuat kepada kita labo. Nah, hak duk bimbingnya Allah Ta'ala wi masa kepada kita lagi, tetapi kita gunakan masa kita tu untuk kesedapan hawa nafsu kita. Nah, maka alhamdulillah pada petang ni, saya pun tinggal tu daripada beberapa minggu lah. Oleh kerana ada keuzuran sikit sebanyak. Nah, maka setiap petang Khamis ni kita mengadakan baca kitab lah. Baca kitab penawar bagi hati. Nah, oleh karenanya kita nak baiki tempat sebenarnya, nak baiki di hati kita. Nah, apabila hati kita sejuk mari, anggota luar pun nak tupai sejuk hati. Nah, cuba banding kereta lah. Kita duduk luar panas, masuk dalam kereta hawa sejuk ni berasa serenok, berasa habis rabuk. Dan juga nak baiki perkakah dalam kita wi tenang. Nak baiki perkakah dalam kita wi senang ni, mesti kita kena berbentuk dengan ilmu pengetahuan. Yang mana syarah ajar kita dalam keadaan masa ni kita nak tahu hati kita pasal mana. Nah, baik, kalau itu kita masuklah dalam media kitab kita pada petang ni. Nah, kitab kita duduk pada muka dua. Nah, bagi orang ada kitab duduk yang ada pada muka 6. Pada baris yang ke-16. Baris yang ke-16 bila li atas tu hingga sampai ke bawah 16. Nah, apa kata dalam kitab kita pada petang ni, katanya maka wajib atas sekalian hamba. Nah, wajib atas sekalian hamba kita ni lah, wajib di atas kita ni. Wajib gapo hamba ni? Jawab,
menjunjung perintah Tuhannya. Nah, kita kena bawa perintah Allah. Walaupun zahir tu nampak berat sekalipun. Nah, kena junjunglah. Walaupun hawa nafsu kita tak kenal sekalipun, mesti di atas kita kena junjungkan. Oleh kerana kita ni hamba. Nah, apabila hamba ni ada atas pengulu lah, dia tu pengulu suruh buat tu, kita kena buat. Nah, nak tak leh. So situ. Lagi pula, dan jika tiada, yang tiada junjung perintah Allah. Nah, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, kita tak sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita tak puasa. Nah, Allah Ta'ala suruh kita tinggal di atas benda yang haram, tiba-tiba kita tak tinggal. Apa nak jadi? Jawab, nascaya adalah ia seorang yang tak tinggal perintah, seorang yang tak junjungkan perintah Allah Ta'ala itu. Hagena orang ni? Jawab, jahatlah perangainya. Allah orang panggil seolah maksudnya golongan orang jahat adab. Perangai dia jahat. Nah, toke kita jadi anak koli bagi seorang toke. Toke suruh kita pergi buat satu perkara, tapi tiba-tiba kita lari daripada buat perkara tu. Oh, jawab katanya tijanya toke murih. Toke tak kenal lah. Tu nah, habis kat tu. Maka bagi orang yang perangai jahat ni kok mana? Jawab, dan patut ia orang yang perangai yang jahat ni, orang ni kok mana? Dimerkai Allah. Patut kena Allah Ta'ala marah ke dia. Lagi pula, dan disiksa, maklum di akhirat ni kena siksa. Kita banyak anak koli kita lah. Nah, semak atau mari minta nak motong akal getah kita. Nah, kita pun luar-luar suruh dia katiklah. Kata mu luar daripada motong tu. Nah, gapo tolong-tolong menebah tu atau tolong cuci-cuci tu kok lorong-lorong tu misalnya. Tiba-tibanya lari tu baik daripada suruh toke. Jawab katanya yang pertama, toke tu murih. Yang kedua pulaknya toke siksa. Gapo dihambak ke geno. Pada motong, kalau mu nak motong gini, nah Allah. Maka kita pun semacam tu. Nah, habis kata. Dan adapun memberitahu. Jadi ayat dulu yang Allah Ta'ala kecek pada ayat dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfuzu furujahum. Dzalika azka lahum. Inna Allaha khabirum bima yasna'un. Pada ayat tu ada ayat suruh dan ada ayat yang pesel lagi. Mana katanya adapun memberitahu. Nah, maka firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata geno, katanya bermula demikian memejamkan mata. Makna maksud pejam mata sini jadi kita gunakan akal mata kita saat itu lari tubik daripada perkara yang diharam. Nah, kita gunakan akal mata kita lihat kepada perkara yang Allah Ta'ala itu redha. Hatu makna memejamkan mata. Lagi pula dan memeliharakan faraj. Nah, jaga kemaluan kita. Nah, sebab mata ni, nah orang panggilnya, orang panggil pitu bagi kemaluan lah. Dia mata tengok, mula kemaluan kita pun jadi beragai. Berarti dia kena jaga lek mata dulu. Kalau gitu memelihara kafarat itu tu dua-dua perkara tu jawab lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Jadi bagi orang mukmin gak, nah Allah Ta'ala khusus bagi orang beriman. Qul, kata oleh kamu hai Muhammad, lil mukminin, bagi orang beriman. Apa yang Allah Ta'ala pesan suruh kita orang beriman ni kerja? Yaghuddu min absarihim. Mana pejam oleh kamu akan mata kamu. Yang ni kita guna mata kita kepada benda yang apa panggil diredai.
Jangan kita gunakan akal mata kita tepat yang dimerkai. Tu nah. Makna gitu. Tamah bagi orang mukmin gak. Kau terlebih jaga bagi dia. Orang mukmin dia dengan pesan nifak tu Allah jaga. Tu dia jaga situ. So situ. Nah, habis kata. Lagi pula, apa kata lagi? Musannaf kita huragi lagi. Memberitahu oleh Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala cerita pada ayat yang kita baca saat ni tu. Dengan ini perkataan mana dulu nuna kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ilahlah kita katanya itu tu kok mana tu jawab katanya atas bahwasanya dhamir syak tak rojak pun apa kata memejamkan mata. Jadi kita tak guna mata kita tengok benda kejahatan tu dan memeliharakan faraj. Jadi tak guna faraj kita tepat tepat dimarahi oleh Allah sebagaimana zina lewat itu tu. Keduanya sebab bagi membersihkan akan hati. Natijah kita nak bersihkan hati, kita kena cuci di mata dengan faraj. Baru hati kita cuci. Maklumlah. Orang tua dulu kata ni, kalau ibarat rumah sutir tu, kalau ibarat tubuh badan kita rumah sutir gak, mata kita ini ibarat mari seperti pitu nate. Mulut kita nak ibarat mari seperti pitu nate. Telinga kita tu ibarat mari seperti pitu nate. Apabila kabut ataunya habuk ataunya debu ataunya kita misalnya katanya debu ke habuk ke, dia masuk ke mana? Jawab katanya habuk ni dia masuk kepada pitu nate. Masuk ke pintu menelo, masuk ke pintu besar dak apa ni. Tempat cemar di mana? Jawab katanya tempat cemar dalam hati. Oleh kerana kita tak katuk pintu nate, oleh kerana kita tak katuk pintu dak apa kita, menyebab kepada hati, menyebab kepada kakah dalam rumah kita mari hodok dalam rumah, katil yang ada dalam rumah, apa saja yang ada dalam rumah bawa pada cemar. Melalui ke mana? Jawab kata melalui kepada pintu nate. Supaya tu dia kita tak jaga mata kita daripada benda haram, tak jaga telinga kita daripada dengar benda haram, tak jaga mulut kita daripada berkecap benda haram, seolah kita heret sapah masuk dalam hati kita. Ada hati cemas gak siap dah. Tenang habis itulah natijah Allah Ta'ala suruh jaga mata, natijah Allah Ta'ala suruh jagakan akan farad. Tujuan apa? Nak membersihkan akan hati. Di hati kita bersih, akhirat tak siapa lagi. Allah Ta'ala taufik hidayah berasa nampak. Nampak dah kata azab kubur begitu. Nampak kata pada mahsyar tu begitu. Dan nampak juga dalam syurga tu begitu dengan kabar tu. Kenapa? Hati dia cuci. Agak pengen mata hati kita cuci. Tapi di hati kita gelap, hati kita cemagak. Taruh orang nak sarah. Goyak serga, goyak dengan aku. Tawa hebat. Habis kata. Hatu membersihkan hati. Bersih saat itu daripada segala dosa. Tak ada berasa nak buat benda kejahatan. Bokeh hati dia, bokeh orang ni gak senantiasa nak duduk dalam kebaikan. Kipuca hati dia tu bersih. Kita sekarang ni tak boleh luar lu. Dengan mak siap menakakkan kipuca hati kita cemar. Cukup situ. Gi lagi. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan tubik natijah lah apabila hati kita bersih. Dan apabila hati kita suci, hati kita kurang pada kekotoran, maka bawa kepada apa? Sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Sedap. Wasa sedap lah buat kebajikan. Wasa sedap dengan sembahyang.
Nah, tak cukup dengan hak fardu, komo hak sunat pula dah. Nah, orang pengen orang ni kan apa? Kita tengoklah weh. Oh, orang tu gak ke baca Quran. Orang ni gak ke zikir. Orang ni gak tak leh lalu dengan gapo, dengan sembahyang. Hageno kita orang ada supaya kita nak buat tak leh. Oh, jawab mula. Oleh kerana orang tu boleh buat tu kan? Jawab kata oleh kerana hati dia cuci, hati dia bersih. Kita ni ada dengan cukup lekat, ada dengan kekuatan. Nah, kita ni ada belaka, tapi saya hati kita cemar. Ada hati cemar apa? Ibadat mula rasa berat lah. Kebajikan tu berasa berat, berasa tak sedap lalu dah. Nah, habis kata. Dan ada pun menakutkan. Mana ayat dulu tu ada ayat yang Allah Ta'ala suruh. Lagi dalam ayat tu juga Allah Ta'ala ada larang, Allah Ta'ala ada nak menakut. Kita pengen mentarhibkan, menakuti kita. Mana? Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata gana bahwasanya Allah Ta'ala ni hageno jawab sangat mengetahui ia Allah akan batin. Nah, Tuhan tahu kakah batin. Batin ni mah kita kakah dalam. Makhluknya perkara yang orang paling telita salah hati kita semua ni Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu hok tu nah. Nak lari tak lepas situ tu. Itu batin. Allah Ta'ala tahu perkara batin dalam kita ni. Tahu saat itu barang yang mengerijakan kamu akan dia. Allah Ta'ala tahu tu ke seperti mengetahui ia Allah akan zahirnya. Bagaimana Allah Ta'ala tengok zahir kita, balas tu lah Allah Ta'ala nampak di atas perkara batin kita. Tak semacam kita manusia. Nah, kita manusia ni hukum zahir ya. Nampak zahir dengan kita berjabat saleh rupa manis jumpa kita. Ya, kita bila kata comel, hati dalam kita tak tahu. Ni pun satu rahmat yang Allah Ta'ala tahu kita tahu kakah dalam hati kita. Atau satu rahmat yang Allah Ta'ala tak ada panggil tak beri kepada kita kasyaf. Nah, salah kasyaf ni tak kecek dengan orang lah. Moga orang mari sama kita tu kadang-kadang rupa jangok, rupa comel, rupa manis-manis masuk jumpa kita, tapi hati dalam terkadang masalah, terkadang hati dia satu orang pengen bawa kepada nak marah kepada kita lah. Nah, tapi Allah Ta'ala susuk segi itu. Maknanya seolah kita manusia ni hukum zahir saja. Nah, hak batin Allah Ta'ala so. Nah, sabit tu malaikat pun semacam tu juga. Nah, malaikat ni ia hukum di atas perkara yang zahir. Malaikat ni ia tulis hak zahir ya. Sepah hari ni saya saya duk baca kitab ni. Seolah malaikat tulis baca kitab, tapi hati dalam saya malaikat tak tahu. Kata saya ikhlas dak tahu. Hak ni malaikat tak tahu. Hak ni kita dengan Allah Ta'ala saya. Juga kita buat kebaikan apa, semua tu dicatat oleh malaikat. Kita pergi mengaji, Allah malaikat catat. Kita mengajar orang, Allah Ta'ala catat. Allah kita baca Quran, Allah malaikat catat. Tapi hati ni malaikat nak catat tak boleh. Sebab dia makhluk sebagaimana kita juga. Yang tahu perkara dalam sungguhnya Allah. Sebab itu betul hati kita dengan Allah semua. Tenang. Habis kata kalau gitu, maka selagi membalas ia Allah. Tuhan nak nanti balas weh. Sebab tu Allah Ta'ala wa akhirat ni kenapa? Kerana nak make keadilan. Kalau tak Allah Ta'ala tak wa akhirat gak nyanyo. Nah, nyanyo orang susah. Kadang-kadang hidup pada dunia dia kena tapa. Hidup pada dunia kena hina. Hidup pada dia tu tah dunia ni kena awak zalim, awak nyanyo ke dia. Lepas tu dia nak pergi zalim gatik tak boleh sebab dia tidak ada kekuasaan. Nah, tah dunia ni hawa orang ni dia kedebe, hawa orang ni dia ada besi kuku besi kita misalnya, nya hamak godek kita, nya hamak tibuk kita. Kita tidak ada kuasa ega apa nyanyo. Dak di akhirat ini
Nabi kata darul jaza, tempat balah. Dunia ni muatku, akhirat aku buat kamu pula. Sampai tu hari akhirat tu orang panggil gapo? Apa yaumiddin. Akhirat ni hari ugamu. Apa hari ugamu? Jawab kata hari ugamu, hari yang kita kena bayar dengan amalan ugamu. Kita tiba orang di atas muka dunia ni, maka bayar di akhirat kita kena ambil amalan ugamu kita ni, bayar wik dia. Kita lekat hutang dengan saudara kita di atas muka dunia, kita tak bayar. Di akhirat bukan bayar dengan duit, dan kita kena bayar dengan amalan ugamu kita. Jadi amalan agama kita sekarang ni bukan sekadar buat untuk kita nah. Ingat tahu nak nanti bayar hak demo. Kita duk kata ke demo. Kita duk mengupak kepada demo. Semua tu akan kena bayar belaka. Pengen darul jaza, tempat balah. Dunia ni balas dengan duit. Balas bedik orang bayar 100,000 misal. Tapak anak orang bayar 4-5 ribu. Ya boleh bayar lagi. Tapi akhirat bukan bayar dengan dinar. Bukan kita kena bayar dengan ad-din, bayar dengan amalan agama. Pak amalan agama kita sekarang pun kurang dah. Hak kita sendiri pun kurang dah. Nak pergi bayar ke demo pakai siap. Sampai tu di akhirat tu mari minta amalan kita, ki puca kita dak kata ke dia. Orang ni mari, ya Allah, saya anung ni mengupak padaku, ya Allah. Kita kena ambil amalan kita ke dia. Hak lain pula mari, ya Allah. Demo ni masa hidup dunia tu, ya buat karu diku, ya hipik tanahku, misalnya, ya curi barangku. Ambil amalan semaya kita pergi. Ambil amalan puasa pergi. Boh kata hapidah amalan kita. Bili cingah amalan kita. Tiba-tiba ada orang lagi mari minta pula amalan kita. Sedangkan kita amalan kita tidak ada dah. Panuak kena jawab katanya, Allah Ta'ala ambil dosa dia tu letak atas tubuh kita pula. Ni dok pikuh demo semata lah. Hak kita sendiri pun berat dah. Hak demo pula tu kewe. Boleh bertemu lah. Sampai tu kita nak tuju gidik dulu, kita cedek bekawi banyak di sini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat cocok tanah untuk kita nak pergi makan senang di akhirat. Ad-dunya suqul akhirah. Dunia ni ialah kedai untuk nak menego laba di akhirat. Kita nak tahu kata kita laba di akhirat, kita nak dapat kesenangan di akhirat, kita nak dapat matlamat mewah di akhirat, duduk di atas kita menego sini. Dunia ni tempat menego ibarat kedai. Sini ada dengan semaya, sini ada dengan puasa, sini ada dengan zakat, sini ada dengan sedekah, sini ada dengan baca Quran. Duk sini belaka, semua tu ajar kita menego. Setengah orang menego sia malam. Nego tak ada berarti. Dengan Quran lagi, dengan berzikir lagi, dengan sedekah lagi, dengan boleh mengaji lagi. Allah, kelabuk orang tu. Pak kita 24 jam tak ada menego sekarang apa. Hak Allah Ta'ala suruh menego. Tak ada beli semaya, tak ada beli Quran, tak ada beli amalan kebaikan. Hodok bimbingnya takut kita berjumpa dengan kerugian. Rugi dunia ada tempat kita tupu. Rugi dunia ada tempat kita tupai, waris-waris kita ada. Tapi rugi di akhirat kau. Tak ada tempat yang kita nak tupu. Tak ada tempat yang kita nak tupai dengan amalan kita saja. Sampai tu Sayyidina Umar kata azzud dunya bil mal. Kemuliaan di atas muka dunia itu dengan harta. Orang ada harta banyak di atas muka dunia gak dapat kemuliaan. Dapat melia dengan orang ada harta. Tapi wa'azzul akhirah, dan bermula kemuliaan di akhirat itu bi'a'malis salih, dengan amalan kebaikan yang kita buat. Amalan yang kita buat baik itulah jadi apa? Jadi kemuliaan kita di akhirat. Apa kita terenung, kita terfikir. Kata sekarang ni amalan kebaikan kita ni setara mana sekarang? Tenang, habis kata cukup situ. Itu panggil dan selagi membalas ia Allah akan dia akan siapa dia ni, akan orang yang jaga mata. Allah Ta'ala balas orang tu
Artinya Allah Ta'ala balas juga bagi orang yang tidak ada jaga mata. Ya, anggota kita ni boleh buat dua perkara belaka. Mata kita satu ketika boleh tengok kebaikan, dan mata kita satu ketika boleh tengok kejahatan. Telinga kita satu ketika boleh dengar kebaikan, dan satu ketika tu juga boleh dengar kebaikan. Mulut kita ni satu ketika boleh berkecek kebaikan, dan satu ketika tu juga boleh berkecek ke kejahatan. Jadi anggota kita ni sini boleh buat dua perkara belaka ni. Tak kita pilih, nak pilih buat benda molek ke nak pilih buat benda tak molek. Tu nah. Sebab orang dulu banding ke. Orang dulu katanya, orang zaman dulu ni ya tidak ada pelita faifa, pelita gapo ni ya tak ada. Orang zaman dulu ya pakai lilin, pakai cucuh dengan dama atau cucuh minyak pelita minyak gas gitulah. Maka orang zaman dulu ni apabila dia nak menanam kita misal. Nah, dia nak menanam. Dia guna mulut juga. Ambil mulut dia siuk teropong kita panggil. Nah, pakai buluh ke teropong, siuk. Kaca siuk nak bawa nak menanam ke dia siuk fu. Jawab kata siuk apa tu? Oh, jawab kata siuk tu ke supaya nak api tu hidup. Guna siuk lah ke? Nak api hidup kena guna siuk. Juga kalau nak tidur malam ya pakai lilin atau pakai pelita minyak gas. Kalau nak tidur malam ya tak pelita minyak gas. Ya siuk juga tu, kalau nak tidur ke siuk. Siuk apa tu? Oh, jawab kata siuk tu ke siuk nak memadamkan akar api. Apa nak royak? Atau mulut kita boleh buat dua perkara. Mulut kita boleh siuk orang hidup. Mulut kita boleh siuk orang mati. Soalnya kalau mu kecek pepesan ni kebaikan, orang segar, orang hidup. Dan mu kecek pepesan ni orang mati, orang sakit hati lah, orang gapo lah. Duk di atas anggota kita. Dia tak pandai jaga ni ya usah. Tu nah. Habis kata. Kalau gitunya Allah Ta'ala balas tu ke. Oh, kait weh. Jika ada iyo yang baik, kalaulah kita buat baik, Allah Ta'ala balas baik. Nah, Allah Ta'ala balas baik dan kita buat baik. Innallaha la tukliful mi'ad. Allah Ta'ala ia tidak silatkan janji dia. Apa hak dia janji dia akan buat balas tu. Nah, dia ni kata nak innallazina amanu bagi orang beriman, wa amilus solihat bagi orang yang amal soleh pula. Beriman sedekah, wa amal tu baik pula. Nah, innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Allah Ta'ala tiada tempat yang baik bagi dia. Nah, gapo weh? Jazaohum inda rabbihim. Allah Ta'ala jaza, Allah Ta'ala balas sisi mereka itu, sisi Allah Ta'ala tu jannatu adnin, satu syurga yang bernama jannatu adnin. Balah mana syurga jannatu adnin? Tajri min tahtihal anhar, berlarilah di bawah syurga tu oleh beberapa sungai. Duk dalam tu lama mana? Khalidina fiha abada. Bukan main. Kekal dalam tu selama-lama. Itu bagi Allah Ta'ala balas bagi orang yang kerjakan akan yang baik. Sebaliknya bagi orang yang kerja kejahatan. Innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bagi orang yang kufur, ayat kafir, yang bakit bahau di atas ayat-ayat Allah, orang ni kok mana weh? Katanya ashabun nar. Sebab itu kita ni ada dua kampung lagi. Kita ada dua kampung lagi weh. Lo ni duduk di kampung Lalo, iyalah. Tapi lepas pada ni kita kena beralih pergi pada kampung kubur. Lepas pada ni kita kena beralih di kubur di akhirat. Jadi ada dua kampung lagi kita. Kampung sini sebenarnya ni ada dengan rumah, ada dengan udara, ada dengan nasi. Tu pun penting cekak dah. Kampung dunia ni orang pengen kampung dengan pentingnya ke badan, cara badan kita. Badan kita nak gapo weh? Badan kita nak pada udara. Badan kita nak gapo weh? Badan kita nak pada makan ni. Badan kita nak gapo? Nak pada minum ni. Bukan kata minum tak ada, mati.
Nah, boh kata udara tak ada mati, tapi suk di mati ya. Tidak ada udara suk di mati. Tidak ada makan suk di mati. Nah, tidak ada minum boh kata suk di mati. Mati cok. Boh kita mati pak tu tak ada tidak berhajatlah kepada udara. Dia kita mati pak tidak berhajatlah kepada air. Dia kita mati pak tidak berhajatlah kepada nasi, kita misal kata. Tapi dia mati pak tempat yang kita berhajat gapo pula? Amalan ni atau iman ni bereke kita hingga sampai mek di start pada hidup hingga sampai mati. Dia mati dah pak tu berhajat nak gapo? Nak kepada amal kebaikan. Tak ada nak lah ke duit. Satu orang nama Zulkarnain, orang kaya lah. Apabila dia mati ni orang kaya, orang raja lah kita kata Zulkarnain ni. Dia raja. Bahawa dia mati tu, apabila dia mati ni, dekat-dekat nak mati ni, dia panggil rakyat dia atau dia panggil lah ahli pekerja dalam kota dia tu. Dia pesan, dia kata, dek aku mati ni, mukapai mayatku. Namu baluk ku diriku, tapi minta so. Ya tu, tangan so baluk, tangan hidup luar. Suruh baluk badai, tapi tangan tu hidup luar. Maka gunik dia tanya, malu kok re kata tuanku. Kita dengan kaya, kita dengan ada cukup lekat dengan mertabak penuh pena ni, tiba-tiba tengok mayat raja atau tengok mayat tuanku dengan tangan hidup luar ni, tak jangok dia kata. Tapi raja dah pesan gitu, biar ku mati, muka kapai mayat aku, tangan dek luar. So kapai, buka tangan dek buka gitu. Kenapa? Sudah tu, nah mengusung ku, ya kata. Sudah pada muka kapai ku siap, mengusung ku keliling kampung atau keliling bana. Nak orang tengok, ya kata. Nak orang tengok no. Nak ya kata, kaya setara dia ni, cukup lekat dengan rumah besar lah. Dengan pangkat martabat tinggi lah. Dia mati ni ke, di tangan tak ada surat, tak ada sepucuk pun duit. Bukan kata raja mati buat duit ya beliung-beliung gi. Bukan kata orang kaya mati buat duit ribu-ribu nyanyok orang susah tengok. Kenapa? Nak orang nak tengok atau kaya setara raja ni mati sekuk pun tak bawa. Kenapa? Tak ada berhajat lah. Tak ada nak lah kepada duit piti. Hanya kita nak amal kebaikan. Tu nah. Habis dia panggil yang baik. Kali itu kita buat baik di atas muka dunia ni ngasobala, dia dapat nikmat kita syukur, dia dapat bala kita sabar, dia apabila kita jatuh berlaku maksiat kita taubat. Dia duduk amalan kebaikan tu ke gapo? Jawab, nascaya membalas ia Allah dengan pahala. Tu hebui pahala. Pahala ni mah kita panggil mudah-mudah gak reti gaji lah. Pengak kita kerja lah ni. Kerja letih. Ngak aku seminga, gau seminga. Ngak kita geduk. Menesek rumah pejokong. Geduk tah bata panah lah. Bukan main weh. Kalau kira mari. Nah letih. Tapi hari mana kita boleh terima gaji segar. Nah, hari mana kita boleh terima gaji gak tambah boleh banyak. Boleh 10,000. Boleh 20,000. Terlupa perak hak kita duk panah tah perapung. Terlupa perak hak kita duk letih ngagau seming. Terlupa perak di atas kita duk mengetai kayu, duk bergaji kayu ya letih bila apabila kita dapat ke gaji. Juga orang mukmin tah dunia letih dengan sabar di atas ujian bala yang Allah Taala bagi dia. Nah, orang mukmin letih di atas kerja ketaatan tengah-tengah malam bangun semaya. Nah, letih tu dia malah ada tidur sedap, kita duk bangun semaya misal. Nah, orang lain duk di rumah duk tidur senang, kita kena pergi semaya gapo Allah susah napa. Bos apa di akhirat tu. Allah Taala buka ganjaran dia pak. Allah Taala tanya, "Hei sianu, adakah mu hidup tadi yang biasa letih? Adakah mu hidup tadi yang biasa susah?" Jawab orang muda, "Ya Allah, hamba tak biasa susah. Hamba hidup pada dunia, hamba tak biasa susah, tak biasa letih." Kenapa? Galik, gembira sangat dengan gaji yang Allah Ta'ala nak sedia cedewi.
Tu nah atau panggil dengan pahala. Lagi pulanya dan kesenangan Allah senang lagi pula ni dan syurga. Ha ni tempat habuai kita nak situ matluk kita tu. Ha nah, dok kaca letih ni ke untuk nak kepada gaji yang baik. Nah, banding dengan dunia ni lah kita banding mudah-mudah kerja sana itu, kerja sikit nak gaji mahal payah. Nah, kita nak gaji mahal dengan kita kerja sikit ni tak boleh jadi. Nah, reti kata gaji nak mahal duduk di atas benda yang kita letih. Nah, kita tengok ni, berarti abai spero kita hendak buka kedai roti tu. Oh, nah, nak boleh siapa setara ni bukan main dia. Amo duk perhati tengok ngakibah roti ni, urat darah dengan urat angin tu berjalan tak nak rata mana. Nyo pusing putar, lepas terguling wing. Oh, buka roti tu bukan main. Padai Allah Taala wi ke dia. Semeka tu 200 padai. Tengok dia letih Pas kita nak wis neka 200 pun tak ada letih pun sekarang habuk. Kita nak kebalik ke syurga. Kita nak ke senenge sendak. Tapi tak seletih. Nah, tak seletih dengan amalan agama. Nah, salah agama tak sikit pun kita bahasa lemah dah. Ni mana kata tak dapatlah gaji bagi kita tu. Bergaji molek tak leh bagi kita. Bis. Lagi. Dan jika ada ia kejahatan, kalau orang ni duk buat kejahatan duk atas dunia ni suka kerja benda kejahatan, jawab maka membalas ia dengan api neraka. Itulah natijah kitanya. Kadang-kadang seksa tak nanti di mana? Tak nanti di akhirat. Seksa ni terkadang Allah Ta'ala melalui di atas muka dunia ki puca daripada kita dosa banyak. Sebab itu orang dia dosa banyak, Allah Ta'ala kifarat dengan penyakit kuat. Nah, duk kifarat, duk cuci ni sakit yang Allah Ta'ala kepada kita di atas muka dunia, susah yang Allah Ta'ala kepada kita di atas muka dunia ni ke. Kita kena ingat itu kifarat. Gapo kifarat? Duk cuci untuk nawi kita senang di akhirat. Jadi orang yang sakit lama di atas muka dunia ni ke, ngah sakit lah, ngah susah lama kelama ke. Oh, orang ni bakal di akhirat dengan cuci murni bersih bagi dia. Kenapa? Allah SWT sudah cuci siap. Yang kita tak sakit ni jadi buat sedap. Oh, makan pun lalu tidur cenderung molek. Nak apa pun mudah dapat pada hajat. Hak ni kena beringat di akhirat. Takut Allah Ta'ala tak basuh di sini, Allah Ta'ala pergi basuh di akhirat. Maka Allah Ta'ala basuh di akhirat bukan basuh dengan sakit biasa lah. Sakit yang kita kena berjumpa dengan api ni aku. Nah, habis kata so. Tu deh. Lagi dan firman-Nya Allah Ta'ala dalam suratul Ghafir, ada dalam kitab tu ya tobek bilik bawah tu dia kata surah Ghafir ayat raqam 19. Kita pergi balik tengoklah. Cuma ke di sini ya tak bagi sud lah, ya bagi ambil maksud dia saja. Apa kata Tuhan kata? Allah Ta'ala katanya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala tahu serta nyata. Kita ni tahu tapi tak nyata. Kita sekadar tahu ya, manusia ni tahu tapi tak nyata. Tapi Allah Ta'ala dia tahu serta dengan nyata. Tahu gapo? Akan khianat segala mata. Akan mata kita khianat, mata kita karut. Nah, mata kita saat itu bawa pada kecemaran, Allah Ta'ala tahu. Balah mana khianat segala mata tu nak tafsir sikit. Oh, musnah kita tafsir, iaitu mencuri oleh mata itu Allah. Kita ambil mata kita pergi curi tengok gapo? Akan memandang kepada yang diharamkan. Gede tengok benda yang Allah Ta'ala tegah, seolahnya kita dak curi. Nama mencuri oleh mata bercuri.
Nah, nampak duk dapat gini ada lagi yang jeling tengok keluar. Tu nah. Tu pemadang kepadanya diharamkan. Semua tu Allah Taala tahu tu. Walaupun kita dalam spek hitam sekalipun. Nampak spek hitam, tak nampak duk kecek dapat gini dak, mata jeling duk kono. Misalnya Allah Taala tahu tu. Nak ayat kata nak gapo kita. Nak lari tak lepas. Gitu. Nak lari tak lepas kita dengan Allah Ta'ala. Tak nak buat kena dah lah. Habis. Dan mengetahui iya Allah. Tuhan tahu akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Hati kita telitah po. Hati kita telitah gapo. Semua tu ke ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu belaka. Telitah kata lagi kena bagi orang. Telitah berdeki pada orang, telikah nak murih, apa yang telitah berasa nak murih kepada orang, semua tu Allah Taala tahu berlaku. Menyembunyi oleh segala hati gapo baik daripada cita-cita mengerjakan kejahatan. Cuma ke hingga sikit ya. Nabi katanya bagi orang yang cinta nak buat kebaikan, tapi tak ada boleh buat lagi, cinta saja. Cinta nak buat kebaikan, sedekah amalan zahir tak bergerak lagi. Tu pun dikira kata dapat satu pahala dah. Walahal dia tak ada buat lagi, baru dia cinta saja ya. Tapi sebaliknya apabila seorang kata cinta di atas buat kejahatan, cinta berasa nak pergi mengarut, cinta berasa nak pergi buat benda tak molek. Kalau dah cinta saja tapi anggota zahir tak bergerak, tak dikira dosa lagi. Kalau Allah Taala kira berdosa dah dicinta pada kita. Hati kita tak duduk molek semata, kadang-kadang duduk semaya, duduk ingat kata kok duduk semaya, duduk fikir nak berdiri pun dah lagi. Tu duduk semaya tapi hati duduk denin nak murih. Semaya dah boleh. Hati duk koyak aku gede orang tu mapuh. Misalnya. Tapi walaupun cinta kita kejahatan sekalipun, tapi kita tak pergi buat lagi, Allah Taala tak kira dosa lagi. Tuhan tak kira dosa lagi. Tapi nak ayat gapo kata benar yang kita cinta nak tu kan ya Allah Taala tahu benar lapis tu. Habis. Tu mengerjakan kejahatan dan cinta-cinta mengerjakan kebajikan. Apa saja yang kita cinta nak buat kebajikan, Allah Ta'ala kira pahala supaya kita buat dah. Supaya hadis Nabi kata siapa dia tidur malam, siapa-siapa dia tidur malam dalam keadaan letih, dia tu letih sangat. Kerja dunia ni bukan main hawa letih dak ada tu ke tidur malam tu niat nak untuk nak bangun semaya tahajud, niatlah. Oleh kerana dia ada istiqamah dengan semaya tahajud orang ni, nak malam dia semaya tahajud, hari ni bawa letih sangat, kerja penat sangat, maka dalam keadaan tidur tu dia niat. Semoga-moga ya Allah mintalah aku boleh bangun semaya tahajud misal. Nyagi jenengah galik perak leda nu pukul 5:30 pukul ni reti kata leda pada waktu subuh. Tahajud tak ada leda dak. Ya Allah Taala kira pahala semaya tahajud walaupun dia tak semaya. Kenapa? Karena niat dia. Azam dia, cinta dia tu. Tengok tu kira patang tu. Tapi kait lah. Allah Ta'ala kira harga tahajud mana? Orang yang letih, orang yang istiqamah dengan semaya tahajud semua, tiba-tiba malam ni bawa pada letih sangat, lalu tu takut tak bangun, dia niat nak semaya tahajud, tak leda tahajud tu ke, dikira pahala tahajud. Supaya kita ni taknya jadi. Kita ni semaya tahajud dak pula dah tambah, tak biasa semaya tahajud, letih pun dak. Lepas tu niat ya Allah, kalau aku leda aku nak maya tahajud, tu ada letih apa hali, tiba-tiba tak leda nak pahala tu. Jangan buat agama murah sangat ya ada kaedah dia, ada kad dia habis kat tu. Cukup situ. Kisah lagi nampaknya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun
masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Apa makna? Artinya bahwasanya Dhamma Irsyad memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Nah, memandang, jadi kita lihat, tengok berserta dengan perhati. Tengok patut perhati itu tu. Tengok tu saat itu, tengok di mana? Kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Maklumlah orang betina tubuh dia tu ada hak masing, ada hak pesel molek lah kita katanya. Di mana we tubuh molek di atas orang betina ikutlah. Kita tengok di lengan dia. Nah, hidup perhati ikut belakang dia. Belakang dia ni tu. Tengok saja dak wicang pula tak moh. Nah, elok daripada tubuh perempuan. Tengok berserta dengan perhati. Kalau sekadar tengok nah, kita tengok sekaligus kepada orang betina, itu pengen hadiah. Tengok sekaligus pada orang betina tu, itu hadiah. Tapi jangan itarak yang kedua. Jangan tidak. Dia yang kedua tu bukan hadiah tu dosa lah tu. Pak orang betina lah ni benar pesan tu pada orang betina sekarang ni dah. Kita pakai kita tu, kita kena beringat sikit nah. Beringat jangan berdoa sangat pakai tu kita kena ingat kata kita ni orang betina mukminah salihah ni ya harga mahal. Orang betina harga mahal. Betul benar harga mahal ni ya tak jual weh. Baju harga mahal ya tak jual, ada tafubah. Tak jual tamung sepuluh baju guni tu. Nah, baju mahal ni ya tak nu dalam Big C nu, dalam Sentral nu. Duduk pula bukan duduk biasa, dalam jabe. Lagi pula duduk tinggi. Menunjuk kata kakak harga mahal. Maka mukminah salihah kita ni, orang betina Islam mukminah kita ni, kita kena ingat kata kita harga mahal. Nah, jangan demo nampak mudah. Nah, nak pakai ya gapo, jangan pakai ya sebagaimana orang bukan orang mukmin pakai. Nah, tu sudah terlebat dengan benda tu. Kita berasa jangan suka dengan benda tu. Ingat kata benda tu benda yang keji. Nah, pakai ya tu pakai ya keji, pakai ya syaitan tu balah tu. Kita mukminah solat kena pakai yang luah-luah. Pakai hok besar-besar, pakai hok labuh-labuh. Nah, tapi dak kadang-kadang kita berjumpa dengan hanya pakai sikap, pakai terik. Lepas tu kita ni, tengoklah. Lepas tu kalau tengok saja tak apa. Tengok nyegi perhati pula tamu. Nampak lurah tu, ada belakang lah. Orang mana tengok orang perempuan balah tu. Tengok orang betina tengok orang jatuh. Kita orang betina, kita tengok orang jatuh. Orang jatuh pun beringat sikit gak supaya kayu psika molek kita kata akan langkai ni comel. Nah, dok tubik perlu betul-betul tu baik tu orang pengen bawa kepada jaga kesihatan. Tapi aulanya seluar dia tu kita suruh pakai lah. Kita cari luar sikit, luar besar-besar sikit, luar warm ke geno. Nak pakai seluar warm ke geno. Allah dah ni pakai seluar tu bawa pada rapat dengan kulit dak tu tak dinamakan tutup aurah walaupun tutup. Apa makna tutup aurah? Ini tutup akan kulit dia dan tutup akan rupa parah. Tu makna tutup aurah. Jadi tutup jangan we nampak kulit, jangan we nampak rupa parah. Ini sebab kita ni sebab tangan saya besar ni. Dia saya pakai baju nipis gak, baju terik gak, bawa pada tak tahu kata lengan dia. Yang buku dia rapat tahu kata lengan. Aulanya kita nak kaya bersikap atau kita nak main bola, main gapo tu deh. Aulanya kita pakai hak labu-labu sikit. Bagi tok orang jatuh pakai seluar hak lawa-lawa sikit, besar-besar sikit. Ni nak jaga. Nak jaga hak agama, nak jaga hak agama. Dia agama ajar kita suruh jaga pasal tu. Pakaian sepek, pakaian nipis, pakaian sikap. Ini adalah hak bukan agama ajar. Agama lain dak ajar kita. Agama lain ya ajar kita telanya boge, tu agama lain. Tapi Islam ni tegak tak kita kerana badan kita ni harga mahal ni ke. Tu ni.
Kalau gitu orang suka lihat kepada orang betina ni weh, yang tengok di atas tempat elok dia, tengok tempat molek dia. Mana tempat molek? Tempat kemaluan dia lah. Kita tengok situ, tengok berserta dengan perhati. Orang ni kok mana? Jawab weh, seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Seolah orang ni kena anak panah iblis. Iblis panah. Seolah ia ada juga kita tengok orang betina siapa tengok tu dalam badan kita, dalam urat darah kita ni seolahnya racun setan masuk dalam dah. Ada racun setan masuk dalam tu siap gapo? Benda maksiat kita tak berasa maksiat. Berasa biasa, berasa etamada. Tu dah. Habis kat tu. Balah mana tu anak panah iblis tu pada sangat segera membinasakannya. Jadi mudah binasa. Gapo? Mudah binasa. Nak lopak pergi pada buat kejahatan, nak lopak pergi kita ni heret tuan dia berasa nak buat benda tak molek. Nak heret tuan dia berasa nak berzina, heret tuan dia berasa nak buat benda kehudukan misalnya. Tu asbab pada orang ni dia tengok, patu tengok di atas elok di atas orang perempuan. Tu. Sampai tu nak murid kepada orang jatuh sangat pun tak boleh juga. Ya orang betina ni ibarat main ikan tawar. Orang betina ibarat main seperti ikan tawar. Ikan tawar ya kena dalam saji. Dan murid ke kucing sangat pun tak boleh murid main ikan tawar lu main tu baik kat luar ni ke. Patut ikan tawar ni kena duduk dalam saji, patut mek lesung pula tak letah. Patut kucing duduk garu lagi. Kucing tu gi tolak lesung. Atau kucing ni agi heret saji, gi ambil ikan tawar. Patut kita godek kucing 50 patut mengarut kucing ni. Tapi dak sekarang ni kadang-kadang ikan tawar tu beda luar. Pak kita kucing ni gawe tu habis tu pakak-pakak berat kucing pun kita tamak, lagi pula ikan tawar pun kita bosaji molek. Insya-Allah kita akan berjumpa dengan kejayaan dan keselamatan. Kalau gitu katanya maka barang siapa meninggal akan dia. Siapa-siapa tinggal daripada tengok benda yang haram tu ke. Ya tinggal tu tinggal buat apa tu? Ialah kerana takut akan Allah Ta'ala puca tu. Bukan tinggal kerana lain dah. Ya tinggal ni kerana Allah Ta'ala suruh tinggal. Jawab kagena pada orang tu. Jawab nasjaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah. Jadi ibadah sedap. Kita baru reti buat apa semaya kita tak sedap. Jawab kih pucanya kita ni suka tengok benda haram. Jadi reti mudah-mudah matluk mudah-mudah orang yang tak jaga daripada lihat benda haram, tak jaga daripada dengar benda haram, tak jaga perkecek dari kita benda haram, ibadat kita tak akan rasa mani. Bahkan ibadat kita rasa pahit, bahkan ibadat kita akan rasa kelak semata-mata. Bila ibadat kita akan rasa mani? Dan bila ibadat kita akan rasa sedap? Apabila kita boleh berhenti, mata kita berhenti pada lihat benda haram, telinga kita berhenti pada dengar benda haram, mulut kita berhenti pada perkecek benda haram. InsyaAllah Allah Ta'ala akan capak taufik hidayah. Berasakan sedap dalam medan ibadat, sedap dengan semaya, sedap dengan baca Quran. Kipucak hati bersih. Habis kat tu. Atau kesedapan amal ibadat. Amal ibadat mana yang menyukakan ia akan jadi seni. Boleh buat ibadat tenang hati. Boleh baca Quran ke bahasa serenok. Boleh semaya ke bahasa gembira. Tu nak cari. Amuh royak, pandai royak ya, baru tak ada sedap lagi sekarang ni. Duk semaya pahit lagi ni sekarang ni. Habis. Katanya mencerita akan ini hadis yang kita baca saat ini tu, innan nazara ila mahasil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Hadis tu siapa dia katanya? Mencerita akan ini hadis oleh Al-Hakim, oleh seorang sahabat yang bernama Hakim. Hakim dia ambil mana? Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Habis. Masalah istilah mustalah hadis sikit kata dah menghukumkan ia akan ini hadis akan sanadnya dengan sahih
Dengan sahih. Mana kata hadis yang kita baca sani boleh kita nak buat berhujjah dan boleh kita nak buat berdalil, boleh kita nak buat berbalah bantah di atas orang lain. Kita boleh nampak tengok benda demo buat benda tak molek, kita ambil hadis ni riwayat innan nazara ila mahadil mar'ati sahmun. Kenapa? Kerana martabat dia termasuk golongan sahih bagi dia. Sekadar dulu pada petani dan sumbaqal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli bani adam hazzuhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani. Sekadar dulu nah, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت من الرسل فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحان